Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin, nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Yang dihormati pengurusi ahli yang tak kuasa, imam-imam Masjid Nur Syafa'ah, muslimin dan muslimat, para jemaah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada malam yang ceria ini, iaitulah 4 hari bulan Muharram 1442, bermakna kita berada di permulaan tahun yang tentunya semangat untuk beribadat tu agak-agaknya semakin kuat, semakin bertambah. Dengan bertambahnya tahun, bermakna semakin kurang, semakin pendek umur kita, dan semakin dekat kita dengan kematian. Jadi para jemaah sekalian, perbincangan yang kita akan bincang di sini dalam sebuah kitab yang saya baca. Nama kitab ini Amradul Ummah, penyakit yang melanda umat ini. Kita ni banyak penyakit. Ada penyakit yang dikira luaran, penyakit kulit, penyakit itu penyakit ni. Ada penyakit dalaman, penyakit hati, penyakit jantung. Sama juga dengan kehidupan kita. Ada penyakit yang melanda kita dari luar dengan maksiat-maksiat yang zahir. Itu dia panggil penyakit luar. Dan ada satu kumpulan lagi dia panggil penyakit dalam, iaitu maksiat yang batin, sakit hati, riya, takabur. Dua-dua penyakit ini membinasakan. Lebih bahaya daripada penyakit COVID yang kita takut ni. COVID ni bahaya, tidak kata tidak bahaya, tapi nak banding dengan hak ni bahaya lagi. Sebab penyakit COVID ni paling jauh kita pergi mana? Kubur. Kubur sini dekat dah. Kau jauh? Dekat? Pergi kubur ya habis. Penyakit yang berbahaya daripada agama ni neraka. Itu yang kita kata penyakit itu lebih berbahaya. Baiklah para jemaah sekalian, dalam penyakit yang melanda umat ini yang ke-34, nama dia at-taqsir fi da'wati wat tabligh. Kecuaian kita, kelemahan kita di dalam menyampaikan agama yang benar ini kepada masyarakat Islam dan juga kepada masyarakat bukan Islam. Kita duduk mikir ni, ceramah ni buat kita ya ni. Orang hak mari masjid, hak ni hak sakit telinga semua ni. Mari ustaz ni duk royak dia, dia kena. Hak tak mari masjid tu, relax dia, tak sapa ke dia. Habis tinggi dia tanya, ustaz royak ke apa tadi? Royak kemung lah, tak mari semaya. Tu je dah. Anak pergi juga lepas-lepas PKP. Lepas PKP. Akhir tu masa masjid tutup, dia hak semangat nak perginya. Bila masjid buka, tak mari-mari juga. Ini dia panggil penyakit PKP. Maka kita para jemaah sekalian, menjadi tanggungjawab kita menyampaikan Islam ini kepada orang Islamnya. Yang mari masjid satu kumpulan, orang Islam yang tak mari masjid, macam mana kita nak pergi tempat dia? Dan jangan lupa satu kumpulan makhluk Allah SWT yang mesti kita sampaikan dakwah, iaitulah orang-orang yang belum Islam. Dulu kita kata orang kafir. Sekarang ni bahasa moden, dia tak seguna perkataan kafir, dia kata takut kasar. Apa nak kata apa? Kita kata non muslim. Orang belum Islam. Orang belum Islam tu orang apa? Hak tidak Islam. Kita ni dua ya. Kalau tidak Islam, dia panggil apa? Kafir juga. Tapi bila bercakap depan kena berlembut bahasa. Nah,
orang pekat Islam. Jadi ada kumpulan liberal tak disebut orang kafir, kasar, tidak orang panggil tidak beretika. Dan nak sebut apa? Allah Taala sebut dalam Quran, qul ya ayyuhal kafirun. Kita nak kata hei kumpulan yang bukan Islam, boleh juga. Nah. Cuma kita kena tengoklah, kalau dia ada depan kita, kita tak kata orang-orang Islam dan orang-orang kafir, kita tak katalah gitu. Kayak kadang-kadang majlis kita bercampur, ada Islam ada bukan Islam. Jangan kata muslimin muslimat, kafirin kafirat, tak kata. Tak ada lah gitu. Kita kena kata dah, kawan-kawan kita yang bukan Islam, salam sejahtera, dilembut sikit bahasa. Jadi kena berlembut juga, jangan duk kasar sangat. Lari orang. Baiklah para jemaah sekalian, apakah tanggungjawab ini satu penyakit yang melanda kita sebab kita kehilangan punca. Allah SWT sebut dalam surah Ali Imran, tanda tuan-tuan, surah Ali Imran ayat 110. Qala Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kuntum khaira ummatin, kamu semua menjadi sebaik-baik umat. Sebab apa? Sebab kita comel. Orang putih comel lagi pada kita. Nah, orang berapa comel lagi? Orang negro comel. Siapa dia kata orang negro hudu? Siapa kata? Orang negro comel ke hudu? Comel. Ada kawan saya belajar di Madinah tu. Kita kata mungkin Malaysia boleh cari gawe orang Malaysia. Dia tanya, ni ke ni? Dia tanya. Maknanya warna tu hok ni ke hok ni? Kata-kata ni lah. Tak mau. Nak hok ni, nak warna asal dia tu. Kita kata jangan. Siapa kata hudu? Tak boleh kata orang hudu. Kita kata hudu, orang lain kata comel. Tak. Allah SWT tak sebut kita khairu ummatin, menjadi umat yang terbaik bukan sebab kita comel, bukan sebab kita lawa, sebab kita kaya, tapi sebab kita menjalankan dua tugas yang besar, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, musuh buat baik, melarang buat benda mungkar. Itu punca khairiyatil ummah. Umat ni jadi hebat. Wa tu'minuna billah, itu sudah pastinya kepala modalnya beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam siri yang lepas ana bincang tajuk bagaimana package kita nak pergi syurga sekeluarga, maka jawabnya kepala modal asas mesti beriman. Kalau orang tak beriman baik setara mana pun, dia tak akan pergi ke syurga. Jadi tu'minuna billah, bila beriman kena bertugas amar ma'ruf dan nahi mungkar. Kalau tak tugas hak ni, kita akan down, kita akan turun daripada martabak khairiyatil ummah, umat yang terbaik. Dalam hadis yang dikeluar oleh Imam Muslim daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia kata apa? Sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min nabiyyin ba'athahu Allah fi ummatin qabli. Tidak ada mana-mana nabi yang telah dibangkit oleh Allah Taala sebelum daripada aku. Kita belajar ilmu fardu ain, kan? Belajar ilmu fardu ain. Belajar. Berapa orang bilangan nabi? Rasul, berapa orang? Ni Hamzah sikit. Berapa? Kalau budak tak jawab, nak tanya orang tua ni, boleh sikit. Berapa orang bilangan? 25 tu dalam Quran. Keseluruhan bilangan Rasul 313 orang atau 315. Pandai belakang dah fardu ain ni, tapi tanya orang tanya gitu tak dia jawab. Pasal jangan tanya benda-benda. Baik, kita tanya tu nak suruh ingat balik. Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu semua rasul-rasul belum daripada aku 300 lebih tu, kana lahu min ummati hawariyun wa ashab ya'khuzuna bi sunnati. Mereka ada hawari maknanya kawan rapat, teman setia, pengikut setia, sahabat-sahabat yang berpegang dengan ajaran dia. Kalau tidak, mana ada punya kita ni, kalau tak ada penyokong tak boleh nah duk main awak di depan, kami di belakang. Duk belakang lah belakang. Kalau kita paling ni, kalau kita sorang
Jangan duk agak sangat orang nak main belakang. Hantar depan, kami di belakang Suan. Kata mungkin duduk depan aku belakang. Nah, kadang-kadang hok belakang ni kita tengok belakang tak ada seorang habuk dah tinggal kita seorang. Dia lagi habis dah. Nabi kata ya'khuzuna bisunnati, mereka berpegang dengan ajaran. Wa yaqtaduna bi amrihi, dan mereka mengikut ajaran nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam. Thumma innaha, lepas pada tu generasi yang jauh sikit daripada nabi mulalah terlupa kepada ajaran nabi. Yaquluna ma la yaf'alun, mereka kata hak dia tak buat. Ini kita bimbang hari ni. Kita ni tak mudah semangat belaka ni. Nah, hak nak kita kata tak buat. Semangat nak jihad, semangat nak tu nak ni, waktu mari sungguh tak jadi. Wa yaf'aluna ma la yu'marun. Ini kita bimbang. Gi buat hak nabi tak suruh. Nabi suruh tak buat. Kita hidup reka benda-benda lain. Jangan. Maka kata Nabi SAW, bila timbul kumpulan yang langgar peraturan-peraturan syariat ataupun mereka-reka ibadat yang tidak diajarkan, Nabi kata apa? Faman jahadahum biyadihi fahuwa mu'min. Siapa dia pergi lawan, maka orang itu mukmin. Wa man, lawan dengan tangan dia. Wa man jahadahum bilisani, kita bantah dengan lidah kita, fahuwa mu'min. Wa man jahadahum bi qalbi fa huwa mu'min. Siapa dia engkar benda mungkar dengan hati dia, orang itu masih beriman. Walaysa wara'a zalika minal imani habbatu khardalin. Lepas pada hati, orang ini dikira tidak lagi ada iman yang mantap. Maknanya para jemaah sekalian, kita berjalan, kita tengok orang duduk buat maksiat, minum arak ke, rumah pelacuran ada. Yang pertama sekali wajib kita engkar dengan hati kita. Tengok, ni tempat orang berjudi ni. Ada judi ni ada dua. Ada panggil judi sekali haram, ada judi dua kali haram. Macam mana? Macam mana judi sekali haram, judi dua kali haram? Boleh jawab? Siapa nak jawab? Silakan. Ini nak jawab. Hok sekali haram ni, hok kaji lesen, itu sekali haram. Hak dua kali haram tu, hak kaji tak bila lesen, maknanya hak Allah Taala tu tak haram dah judi, ada lesen tak ada lesen. Tapi bila tak ada lesen, dia panggil haram dua kali. Kita tak kira haram sekali ke dua kali. Tengok tempat orang judi, wajib engkar dalam hati kita. Astaghfirullahalazim, inna hadza, ini ada kemungkaran yang besar. Kita tidak redha dengan benda, wajib engkar. Kita berjalan tengok orang perempuan tak tutup aurat, kita nak pergi tegurnya, kata gila demo. Hari mana pacik tegur orang tak tahu kalu gini. Jadi kita engkar dengan hati kita. Tengok apa saja kemungkaran, wajib kita kena engkar dengan hati. Paling darjat yang paling kurang. Kalau kita mampu dengan lidah, nasihat. Tengok budak-budak naik motosikal, duduk bergendong macam ke orang panggil apa ni, macam berlangkas dah, bertepek atas motor. Kita orang kampung, walau orang bandar, tak boleh kalau kita tegur. Kata anak, kalau Kelantan kat awal, umur dua ni kahwin bila ni? Tanya dia. Dia tak kahwin lagi, pakcik baru duduk bergawe. Jangan buat lagu ni. Nasihat. Tak berani nak nasihat. Sebab dia kata kita bukan tak nak nasihat ustaz, tapi ada pepatah telah berkata. Dengar pepatah ni. Pepatah ni tak betul ni. Pepatah kata kita tak boleh jaga tepi kain orang. Ada pepatah lah kata. Jadi kawan tepi ke dalam kain, kita duduk main tepi kain semacam. Nah, khabar-khabar tahu anak sana sini. Jumpa anak campur di stesen bah, jumpa di tangga masjid, jumpa macam-macam ada jumpa. Pasal duk main tak boleh jaga tepi kain. Tengok orang mungkar, wajib kena ingkar. Kalau kita mampu biyadihi, itu yang paling kuat sekali. Cuma kita akan sebut di sini para jemaah sekalian, iaitu kita nak ingkar dengan tangan, nak ingkar dengan apa ni, dengan mulut, biar ada ilmu ingkar. Tak lagi tak tahu kalau tidak dia panggil nak benda sikit jadi besar, itu bahaya kan. Dalam bahasa dia kata la taj'alul habbata qubbatan. Ihfaz hadha. La taj'alul habbah qubbah. Mu jangan jadi benda kecil tu jadi kubah. Benda kecil tapi bila kita pergi jadi kubsar. Betul tak? Jangan main. Mana kita nak engkar ni biar ada uslub. Contohnya ketika seorang pakcik badui
Masuk dalam masjid, dia kencing. Masjid Nabi, bukan masjid syafaat ni. Oh, pakat marah orang. Nak pukul dia. Nabi kata, la tazrimu. Biar dia sudah. Lepas dia sudah buat air, Nabi suruh ambil zanuban mimma, ambil setimba air, pergi cucur. Nabi panggil dia mari sini. Ya Arabi, ya orang Badui, innal masjida la tubna li hadza. Masjid orang tak bina untuk kencing. Dia ingat macam kampung dia, orang Badui ni, dia tahu apa dia nak buat air, dia pergi dekat mana-mana kat patang situ kan. Tak ada masjid Nabi bukan ada kapek begitu, masjid tanahnya pasir, jadi dia pun pakai. Nabi kata, "Tahan, mari sini." Masjid bukan dibina untuk buat air, Nabi kita ajar. Siapa dia berdoa? Allahumma arhamni wa Muhammadan. Ya Allah, beri rahmat kepada aku ni Muhammad. Wala tarham ma'ana ahada. Orang lain jangan beri rahmat. Terkejut Nabi. Apa mu ni doa mempersempitkan apa ni, rahmat Allah Ta'ala luas, mungkin sempit apa? Dia kata orang lain marah belakang dia, Nabi tak marah. Tengok Masya Allah tabarakallah. Ini dia panggil kasbul qulub. Orang yang baru masuk Islam, orang yang orang panggil pelik-pelik gini, jangan duduk backing dia, kita kena belajar gitu. Baik. Sebab apa Nabi tak larang? Buang air dalam masjid, mungkar ke tak mungkar? Mungkar. Tapi kalau kita halau dia, kemungkaran besar akan berlaku. Yang pertama, dia akan beri emergency. Tengah buat air, beri emergency. Orang beri emergency ni jadi batu karang apa kali? Doktor jadi batu karang emergency. Yang penting bahaya lah dah. Yang pertama. Yang kedua, bila dia lari keluar masjid, berapa luas lagi? Habis cemar masjid, kotor masjid. Tapi ni setepat tu ya. Nak basuh pun mudah. Ni kalau dia lari, eceh habis. Orang Kelantan kata eceh, habis masjid kena. Ini dia panggil engkar mungkar, mesti ada ilmu, ada cara dia. Kalau tidak, yang kecil jadi besar. Orang bahasa Arab kata la taj'alul habbata qubbatan. Benda kecil mu jangan jadi benda kecil besar ni. Besar apa? Jangan jadi besar kubah, besar dum. Itu dia panggil tak kena uslub. Baiklah para jemaah sekalian. Maka mereka telah menjalankan tugas, ulama-ulama yang besar telah menjalankan tugas, dan mereka juga telah menunjukkan satu prestasi yang baik, iaitu Islam telah tersebar luas ke pelosok dunia yang begitu luas. Kita kata Masya Allah tabarakallah. Nabi SAW mula-mula dilantik jadi Rasul, turun ayat Quran, ya ayuhal muddathir qum fa'anzir. Orang yang Muslim, bangun, pergi sampaikan agama ini kepada orang. Bila kena hak ni, Nabi kita tak tidur lah, bangun. Tu ayat Quran pula, wa anzir ashiratakal aqrabin. Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berilah peringatan kepada orang yang dekat. Ni para jemaah sekalian, kita kalau nak dakwah jangan pergi jauh dulu. Sudah di rumah kita dulu. Anak-anak kita macam mana? Tengok dulu. Anak solat belakang, alhamdulillah. Laki-laki solat, yang perempuan solat. Yang perempuan tutup aurat, tutup. Kita kata alhamdulillah. Tanya pula jiran-jiran tetangga, semaya belakang. Barulah kita bawa pergi pula masjid lain pula. Nah, jangan mula jauh dulu, dekat tak tidak bertugas. Kita kata itu tidak. Allah ajar kita, wa anzir ashiratakal aqrabin. Nalah kamu mula beri peringatan kepada orang yang dekat, jangan mula jauh. Kemudian maka Nabi SAW mula naik atas bukit Safa. Dia panggil anak-beranak dia, Bani Fulan, mari. Nabi menyampaikan dakwah dia secara terbuka. Ketika itulah pok saudara dia, orang yang paling rapat lah dalam keturunan, nama dia Abu Lahab. Abu Lahab jekah Nabi. Tabballaka ya Muhammad, celaka Muhammad. Alihaza jama'atan, mu panggil orang pagi-pagi nak atas bukit ni, nak cerita mu tu Nabi. Oh, pok saudara marah ke anak saudara depan orang ramai dengan bahasa makian yang itu dahsyat. Allah Ta'ala tu ayat Quran, tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Kita boleh baca, boleh supuh Abu Lahab ni dalam Quran, dalam semaya, luar semaya. Kalau supuh orang lain jangan, batal semaya kita. Gilah supuh orang lain. Supuh Fir'aun tak boleh. Sebut nama Fir'aun dalam Quran tak apa kan. Tapi nak disumpah Fir'aun, tabbat yada Fir'aun, batal solat kita.
Tapi Abu Lahab boleh. Sebab terlalu jahatnya dia, walaupun dia tepuk saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka para jemaah sekalian, zaman kita hari ni pula, alhamdulillah, dakwah kita ni boleh kita sampai kepada orang secara berdepan. Kita boleh hantar risalah-risalah yang kita buat, seperti risalah yang kita ada ni, nanti kita bagi risalah. Dan kita boleh juga dengan alat maya ni orang bercerita depan kita ni, alat-alat kerja ni, kita duduk cakap sini, semua orang boleh pergi dengar, seluruh dunia boleh. Mari PKP baru ni, kita nak pergi masjid tak boleh kan? Ustaz-ustaz ni pula dia ni kalau tak boleh ceramah tak apa segah lalu. Ada ustaz 3 kali live, lepas subuh live, duha live pula, lepas asar lagi, lepas maghrib, malam lagi live, 5 kali sehari buat live kok alat gadget. Maka para jemaah pun semangat dah, boleh ilmu kok ni. Pasal tu bila mari habis masjid dibuka balik, jemaah kata ustaz jangan berhenti live tu, kena ada juga. Anaknya nak berhenti tu bimbel satu ya. Sebab nampak tak apa ramai mari masjid lepas PKP ni. Ramai ke tak ramai? Kau masjid ni ramai. Masjid ni ramai tu dah. Dengan penjarakan penuh tu ramai tu. Kalau sebelum ni penjarakan tak ada penjarakan apa penuh juga. Lagu mana tu? Pada ada setengah masjid tu dulu rapat penuh. Sekarang ni jarak sama penuh dengan tak rapat. Maknanya kurang bilangnya tu. Itu menunjukkan bahawa dia panggil new normal. Cara baru ni macam mana kita nak, ini satu benda yang tidak baik yang perlu ditangani supaya masyarakat jangan terbiasa. Ada orang hantar WhatsApp kan, dia kata maaf lah ustaz, saya dah terbiasa dah 2-3 belah minggu tak pergi masjid ni, berasa selesa. Sedap ayat dia. Boleh ke saya nak terus solat berjamaah di rumah? Kita kata jawatan awak sebagai imam interim je. Ini ada satu jawatan nama dia interim, mana jawatan sementara. Bila masjid buka, boleh jadi tu email di rumahnya pergi masjid pula. Dia tak mau letak jawatan. Ni cerita. Macam-macam cerita letak jawatan ni pun pak tu email tak mau letak jawatan juga. Nak kata apa? Ini pening dia kita. Nah, baiklah para jemaah sekalian. Allahu akbar. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah memberi peringatan kepada kita bahawa tanda-tanda orang beriman itu bencikan kepada apa? Kepada kemungkaran, bencikan kepada maksiat. Kalau kita berani, 3 peringkat Nabi beri: tangan, mulut, hati. Tak berani dengan tangan, mulut. Tak berani dengan mulut, hati kena ingkar benda mungkar. Dalam hadis yang Sauban yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan lain-lain, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, yushiku an tada'a alaikum al-umam. Nanti suatu masa umat-umat lain daripada orang Islam ini akan ganyang kamu. Seperti orang yang makan makanan boleh ambil apa dia nak dalam hidangan. Kan dalam hidangan kita ada berapa? Ada nasi, ada lauk, ada sayur, ada budu, koyok, tak? Boleh lenyek belakang. Maknanya banding yang tu berat tu. Mana orang kafir nak buat apa boleh. Macam kita sekarang ni lah. Sekali dia buat istihar, kawasan ni teroris, jet mari bom. Tak boleh buat apa. Dia panggil PBB pun tak boleh buat apa. OIC, nama dia OIC. Tengok saja aku nak kata apa. Tak boleh nak bertindak. OIC. Nak OIC kan. Maka Nabi beri kemana? Para sahabat kata, ya Rasulullah, famin qillati nahnu yawma izin. Adakah pada masa tu kita bilangnya sikit umat Islam? Nabi kata, la. Bilangnya kamu ramai. Ni hari ni bilang umat Islam atas dunia berapa juta? Siapa dia tahu angka bilang umat Islam sekarang? Kita tahu Malaysia 30 berapa puluh. Kota haji ingatlah 36,000 gitu. Kan? Maknanya bilang umat Islam tu ramai. Nabi kata walakinnakum ghusaun kausais. Tapi nilai kamu macam buih di lautnya. Sekali orang bawa mari kau habis tak tahu lakuan.
Sekali orang kafir bangun, teh kita, orang mengamuk kita sekejap. Bangkit. Lepas tu senyap, tak tahu apa. Tak ada nak melawan. Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, Allah Taala campak dalam hati kamu tu bertakut satu penyakit Wuhan nama dia. Mula-mula PKP dulu orang takut penyakit Wuhan. Tidak Wuhan. Mula-mula PKP mari di mana? Wuhan, bagi depan. Hak Nabi bagi tahu ni penyakit Wuhan. Apa dia penyakit Wuhan? Penyakit apa Wuhan? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta sangat ke dunia, takut mati. Kita ni kalau kita cinta ke dunia, Nabi kata hubbuka syai', kata dia dalam azab, bila kita sayang kepada satu benda, kita jadi buta, jadi tuli, tak nampak. Bila kita sayang ke dunia, kita tidak nampak dia halal ke dia haram. Ini yang kita bimbang hari ni. Haram tu. Nampak orang ramai juga orang lain buat tu. Dia main ikut tu. Ada setengah juga orang kata dosa tu jangan buat. Dia jawab lagi, dosa besar kau kecil. Oi, kena semua alik dia. Nah, dosa besar kau kecil. Kita pun punya dosa besar kecil kat pakai. Dia mau kata dosa kecil lah. Tak, jadi berani lalu, berani langgar. Dia panggil langgar PKP Tuhan ni. Jangan main. Maka para jemaah sekalian, Nabi kata hawariyun yaqtaduna bi sunnati, orang yang ikut ajaran Nabi. Maka ulama hadis kata apa? Fala yakunur rajulu min atba'i. Dengar tuan-tuan, ini kaedah. Seorang itu tidak dinamakan pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sebenar hatta yad'u ila ma da'a ilaih. Sehingga kita ajak orang pergi buat hak Nabi suruh buat. Sekarang ni dan wa yakuna ala basiratin, dengan cara ada ilmu. Maka kita kena belajar, dia panggil ilmu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ni tak tahu bila sebut bab sunat ke. Kalau kita sebut sunat, dia belajar, ustaz kata hak sunat ni kalau buat boleh pahala, betul? Kalau tak buat jawab dah. Kalau tak buat tak ada apa-apa. Dia sedar hati lagi kita tu. Orang tak maya sunat tu, tak ada apa-apa, muka sunat. Ini dari sudut amali, dari sudut fiqh betul tarikh tu. Hak sunat kalau tak buat tak berdosa. Kita tak masuk neraka dengan sebab tak buat benda sunat. Tapi ingat, kita tak naik darjat dalam syurga dengan sebab tidak buat benda sunat. Itu lain. Maka kita kena kata, kita camping kita sendiri, kita kena kata perkara yang sunat kalau buat boleh pahala, kalau tak buat malam ni nak ubah sikit cara. Nak suruh jawab saudara. Sunat buat boleh pahala, tak buat ni ayah nak jawab derah sikit. Rugi pahala. Baru betul. Tak boleh. Maya sunat apa kat lorak ni? Lorak tak lorak pun pahala rugi. Biar mari dalam kepala kita satu kerugian bila kita tidak melaksanakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Awal akhir tahun baru ni, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menganjurkan puasa sunat. Puasa sunat apa? Hari Arafah. Puasa ke tidak kita? Tak boleh jawab ustaz. Puasa-puasa ni ibadat. Ke jawab ke takut riak pula. Kita kata kalau takut riak jangan jawab. Ni saya bimbangnya takut tak ke apa? Tak puasa nak jawab. Ni bimbang. Mari pula minggu ni satu lagi puasa, nama dia puasa Ashura. Arafah boleh 2 tahun pahala, Ashura setahun. Kita kena letak agenda besar. AJK masjid kena tulis besar-besar. Hari Sabtu, hari Ashura ni tidak dibenarkan sebarang kenduri dalam kampung kita ni. Kalau kenduri juga kita tak pergi. Sebab kita nak puasa. Kita suruh wanita-wanita hak uzur tak boleh puasa terpakat pergi pok dia. Dia kata boleh je ustaz, kita pergi bawa siap dah, supik dalam poket. Amal puasa, lepas tu tapau buat kelik. Tapi orang panggil tidak meriah dalam gitu dah. Yang seolah-olah kita macam tidak memberi ruang atau peluang pada sahabat-sahabat kita nak puasa. Jangan buat. Maka para jemaah sekalian, ulama kata apa? Tidak betul-betul seorang itu
mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga dia ajak orang supaya ikut Nabi. Itu baru betul. Sekarang ni kita nak ajak orang macam mana? Kita tengok hak mana Nabi kita buat. Tengok orang tak buat, kita pakat suruh. Ni puasa sunat Nabi buat ni. Solat sunat Nabi kita anjurkan masuk masjid, solat sunat tahiyatul masjid. Qabliyah, kita semaya sunat qabliyah. Terutama sekali qabliyah yang ada darjat, dia panggil qabliyah, sunat muakkad. Sunat rawatib muakkad yang saya kempen, nama dia sunat apa ni? Sebelum solat, lepas solat yang muakkad ada 12 rakaat. Saya namakan solat ni dia panggil projek mega mampu milik. Tuan-tuan nak ke projek sini? Kau tak mahu? Nak? Jawab degah. Kalau nak ajar. Kalau tak sih, royak pun tak jadi, kan? Mana kita tengok, kita sebutlah, Nabi sebut apa? Dalam hadis, siapa dia solat sunat qabliyah sebelum subuh 2 rakaat, sebelum zuhur 4 rakaat, selepas zuhur 2, selepas maghrib 2, selepas isya 2, 12 rakaat. Allah Ta'ala akan beri pada dia satu projek besar, nama dia Baitun fil Jannah, rumah mahliga dalam syurga. Nak ke tak sih? Tak ada jawab dengan mulut, kena jawab dengan rakaat. Jawab dengan mulut, sudahlah dia jawab. Nak. Lepas maya Isa senyap tak maya. Itu tak jadi tu. Jawab saja dia panggil. Dah. Jangan itu dia panggil bual lah, kita tidak jawab. Maya para jemaah sekalian. Maka menjadi tanggungjawab kepada kita iaitulah ihya sunnah. Menghidupkan orang. Nabi sebut dalam hadis, balighu anni walau ayah. Balighu anni walau ayah. Mungkin sampaikan kepada orang daripada aku, daripada ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun satu ayat. Hadis ini dikeluar oleh Imam Bukhari. Tanda tuan-tuan. Kata di Ibnu Hajar, syarah hadis kata, walau ayah menunjukkan bahawa liusari', setiap orang hak dengar tu kena beritahu benda tu. Jangan duk simpan ke dia. Ini sifat dia. Maka di dalam hadis ini mengandungi 3 perkara. Tanda tuan-tuan. Hadis balighu anni walau ayah, sampaikan daripada aku walau satu ayat, mengandungi 3 perkara. Yang pertama, balighu, Nabi kata sampaikan. Itu dia panggil taklif, tanggungjawab. Tuan-tuan hak mari mengaji kena ada ubah dia punya budaya kita. Bagi ana lah, cara kita belajar kena ubah. Yang pertama, kalau kita pergi ustaz mengajar ada kitab, kita kena bawa kitab. Berat mana kitab? Ada setengah masjid ni dia siap almari sini. Sudah mengaji takut meninggal minggu depan, letak sini tak apa. Tak. Tulis nama saya, ini kitab saya letak. Bimbang takut minggu depan terlupa, tinggal di masjid. Balighu, itu yang pertama. Nabi kata anni, daripada aku. Anni itu dia panggil tasyrif, kemuliaan. Mu bagi tahu kepada orang daripada aku. Yang ketiga, walau ayah, walaupun satu ayat, itu dia panggil takhfif, keringanan. Nabi tak paksa kita ajar banyak-banyak. Dia ajar, sampaikan. Siapa apa? Hak Nabi ajar, kemuliaan. Sebab mulianya ilmu kita bila kita ajar kepada orang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun daripada Al-Quran. Kata orang nak jadi orang mulia, majlis kita ni jadi majlis yang mulia apabila kita bincang tentang Allah, bila kita bincang tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadi mulia. Apa itu? Kemudian Nabi tak kata mungkin siapa semua aku bagi tahu lah, berat. Walau ayah, walaupun ayat. Itu dia panggil takhfif. Nabi beri keringanan, mu sampai setakat mana mu mampu. Anda ingat satu kisah. Kisah ni menarik, dia panggil kisah motivasi. Ada seorang pakcik ni, dia pergi dengan kuliah. Dia ni orang duk sorpan semua. Pergi masjid, sorpan. Belakang ustaz, belakang tempat imam. Di akhir hayat dia, Allah Ta'ala nak beri kelebihan kepada dia. Lepas solat asar, dia pergi duduk dekat dengan ustaz, pak imam, belaga lutut. Ini cara kita belajar, kena pergi dekat dengan ustaz. Dalam PKP ni tak apa, duduk jauh pun.
Dia marah ke polis pula dah. Dia jauh. Dia kata, "Ustaz, imam, ajarkan kepada saya suatu ucapan yang saya boleh buat dan saya boleh sampaikan kepada orang." Ustaz pun duk mikir, nak bagi tahu apa ni spontan macam ni. Kalau telefon awal tadi saya cari kitab. Akhirnya dia teringat satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir Sahih Bukhari. Bukhari bawa di akhir Sahih dia, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, dua kalimah yang ringan atas lidah, berat atas timbangan, disayangi oleh Tuhan Ar-Rahman. Pak cik, ingat, dia ulang balik. Kalimatan khafifatani 'alal lisan, habibatan ila ra's, saqilatani fil mizan, habibatan rahman. Dua kalimah ringan, mudah nak sebut, berat atas timbangan, disayangi oleh Ar-Rahman. Kata belaka, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Pak cik ni bila boleh ayat ni, dia pergi mana apa? Contohnya ada kenduri, sudah makan siap, dia bangun, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalimatan, dua kalimah yang ringan atas lidah, berat atas timbangan, disayangi oleh Ar-Rahman. Kata belaka, subhanallah bihamdi, habis satu dewan ikut belaka. Assalamualaikum. Tak ada, dia tak ceramah aja, dua kalimah. Dia pergi rumah anak-anak dia, dua kalimah. Tu je dakwah dia. Macam mana agak-agak kita? Boleh ke tak boleh? Kalau orang duk buat sedap, kita pergi, saudara, dengar saya cakap, tazkirah, dua kalimah jadi disayangi oleh Rahman, berat atas timbangan, mudah nak sebut, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Akhir sekali pak cik ni sakit, koma di hospital. Doktor panggil anak dia mari dah. Koma ni tak sedar. Bila anak dia mari tak lama dia celik mata. Biasanya orang koma ni kalau celik tu dua sama ada nak sihat ataupun innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Perhati molek kita. Tak. Kita kalau sakit berat tu pasti celik. Anak-anak kena perhati. Ayah celik mata dah tu. Sama ada kita akak balik ke rumah atau pergi kubur dua. Bila ayah dia celik, anak dia panggil doktor. Doktor, buka mata ayah. Ingat ke skar? Pak cik ni bila tengok doktor mari, dia tengok doktor, dia panggil. Bahasa Arab sedap panggil doktor. Kalimatan, dia lagi dia dakwah doktor. Dua kalimah, ringan atas lidah, berat atas timbangan, disayangi oleh Ar-Rahman. Subhanallah bihamdih, subhanallahil azim. Tutup mata, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tengok, mulia orang yang beramal dengan sunnah. Orang yang ajar kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia akan mati dengan sunnah. Masya-Allah tabarakallah. Tengok. Nabi kata balighu anni walau ayat. Walaupun satu ayat mu sampaikan. Boleh tak boleh kita? Boleh. Insya-Allah. Kata pakak boleh berapa? Ni tengok orang duk buat orang, kita duk hoya juga. Akhir kali kita tak pakai kita hoya. Tak ada apa. Jadi para jemaah sekalian, kita kena, Nabi sebut dalam hadis yang sahih. Nabi kata apa? Man da'a ila huda. Siapa dia ajak orang, panggil orang buat benda baik, kita boleh pahala seperti orang tu buat. Boleh pahala seperti orang tu buat. Contohnya, orang ni tak pergi semaya, kita bawa risalah ni. Risalah ni nama dia tajuk dia Salatul Jamaah. Kita pergi, saya pergi dengar kuliah dia, ustaz bagi risalah ni. Ambil banyak tak apa. Pergi cari kawan-kawan hak tak usah mari masjid. Ahli masjid tapi tak usah letak jawatan tu email interim PKP. Ajak dia mari mula masjid atau risalah. Dengan sebab kita pergi jemput dia, kita ajak dia, orang mari maya jemaah. Setiap kali dia mari, pahala boleh kau kita. Bahagia tak bahagia kita? Inilah yang dikatakan manusia yang bahagia itu. Tulis kata-kata hikmah ni. Manusia yang bahagia itu tuannya mati, pahala tak mati. Itu bahagia. Kita mati 20 tahun lagi baru pakcik kita ajar semaya tadi baru mati. Maknanya 20 tahun pahala duk mengalir dalam kubur kita. Online masuk dalam kubur. Besar ke tak besar pahala? Kita beri wakaf buat masjid. Banyak lagi tak sudah ni. Nah, wakaf masjid. Kita mati.
Orang guna masjid ni 50 tahun ke setahun 100 tahun lagi. Masya-Allah, pahala online masuk dalam akaun kita dalam kubur. Bahagia tak bahagia? Itu manusia yang bahagia, tuannya mati, pahala tak mati. Allahu akbar. Yang kita bimbangnya, kita mati dosa tak mati, naudzubillah. Hak kita buat fitnah kau orang. Hak kita cerca orang. Hak kita duduk buat tuduhan. Sekarang ni zaman-zaman fitnah ni mudah. Kita dengar orang kata fulan, kadang-kadang fulan tu ustaz kita sendiri. Ustaz kita duduk dengar dia ceramah, dia mengajar rasa sendiri orang balik, tapi orang mari tuduh kita, mari masuk dalam grup WhatsApp kita ni, pangkoh poster, sudah kita pun tak paling nak panggil dah. Termasuk juga mana fitnah tu berpanjanganlah. Fitnah itu berlaku, kita mati, poster kita duduk jalan, tak mati dia, naudzubillah, dosa kita. Hati-hati tuan-tuan, biar kita mati, pahala tak mati. Balighu anni walau ayah. 3 perkara di sini. Yang pertama taklif, arahan, Nabi suruh kita bertugas. Yang kedua tasyrif, anni, kita ajar hak Nabi ajar. Yang ketiga takhfif, Allah Taala Nabi kita ringankan, tak berat, merayak hak mu tahu. Alhamdulillah, masya-Allah, tabarakallah. Itulah yang dikatakan mudahnya kita, Allah SWT beri peluang kepada kita. Mana bila kita ajak orang buat benda baik, maka kita akan dapat pahala yang berterusan. Wa man da'a ila dhalalah, siapa dia ajak benda tak baik, maka dia akan jadi huru-hara, binasalah dia. Naik. Maka pada jemaah sekalian, dengar ni kata-kata yang orang panggil agak berat juga, diriwayatkan daripada Huzaifah radhiyallahu anhu, seorang sahabat. Huzaifah Ibnul Yaman ni seorang sahabat. Ada wakila, ada juga kata-kata daripada Ibnu Mas'ud. Ada dua pandangan, dua riwayat. Huzaifah kata, orang tanya dia, man maitul ahya? Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapakah mayat hidup? Siapa dia mayat hidup? Kita ni kalau mayat bangun, mayat semati bangun, lari kita hatu dah. Ni dia panggil status mayat hidup. Siapa? Qal, dengar tuan-tuan, alladzi la ya'rifu ma'rufan, orang yang tak kenal benda baik, wala yunkiru munkaran, orang yang tidak engkar benda mungkar, maka orang tu status dia mayat hidup. Nauzubillah. Tuannya hidup, maka ingat-ingat, tapi status mayat. Berat ni. Kalau sahabat tak kata, saya tak kata, dia kata gua nak bekir abu anak tu, dah. Maka kita kata tak boleh nak bekir-bekir. Saat ni royak dakwah. Tapi sahabat bagi tahu, mayat hidup itu orang yang tak tahu benda benar dan tidak mengingkari benda mungkar. Jangan main. Kita ni kadang-kadang tukar benda mungkar dengan benda baik, benda hidup lari benda hak baik. Hak benda mungkar betul, tak apa pula. Ini di antara masalah yang berlaku kepada kita para jemaah sekalian. Maka kita kena berhati-hati, jangan sekali-kali kita terpengaruh dengan apa yang telah orang buat, maka kita ikut juga. Dalam sebuah ayat Al-Quranul Karim, ketika turunnya ayat Quran, firman Allah Ta'ala, tanda dalam surah Al-Ma'idah ayat 105. Surah Al-Ma'idah 105, Allah Ta'ala sebut, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza ihtadaitum. Hei orang yang beriman, alaikum anfusakum, mu jaga dirimu, orang lain ikut dia. Nak mati ke hidup, peduli apa aku? La yadurrukum man dhalla idza ihtadaitum, tidak mudarat kamu orang lain sesat apabila kamu dapat hidayah. Maka ada orang faham nafsi-nafsi, kita jaga kita. Ni bahasa PKP ni. Kita jaga kita, orang lain ikut dia. Itu dalam PKP tak apalah, kita jaga kita. Tapi dalam agama boleh ke kita jaga kita? Maka Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, dia takut orang salah faham dengan ayat ni. Takut dia salah faham ayat ni, Abu Bakar berucap khutbah, fahamidallah, dia puji Allah Ta'ala. Kemudian dia kata, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq kata, ya ayuhan nas, manusia semua, innakum taqra'una hazihil ayat,
Kamu duk baca ayat ni, ya ayyuhallazina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadum. Hai orang beriman, mu jaga dirimu, orang lain sesat jangan cara asal kamu hidayah. Dia kata Abu Bakar, innakum tad'unha fi ghairi mawdi'iha. Aku bimbang kamu letak ayat ni tak kena tempat. Ayat ini betul dengan pepatah kata ni, jangan jaga tepi kaya orang. Tengok orang muka maksiat, ikut dia kubur masing-masing. Sedap ayat kita tak? Kubur masing-masing. Dia tak semaya boleh ke dia, aku semaya boleh aku. La. Abu Bakar kata salah. Salah macam tu. Tafsir ayat ni macam tu salah. Wa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku dengar Rasulullah bersabda, innan nasa iza ra'au munkaran. Bila kita tengok benda mungkar, wala yughayyiruna, mereka tidak ingkar. Kita senyap. Lebih-lebih lagi kalau hok tengok tu orangnya baik. Ustaz, Pak Imam tengok benda mungkar, dia tak tegur. Kita duduk ramai-ramai. Ustaz ada, Tok Imam ada sekali. Maaf Pak Imam. Maaf Tok Imam kita. Orang buat mungkar Tok Imam tak tegur. Orang masyarakat kata apa? Betul dah tu. Kalau salah mesti ustaz bagi tahu tadi. Ni berat tanggungjawab kita. Maknanya bila orang yang pandai agama diam, orang buat mungkar ingat kau betul dah. Ada satu kes, maaf lah kalau ada sini minta maaf. Kalau tak ada tu rasa macam tak ada je. Dia je ni, kalau nak kahwin anak, pergi panggil ponde juru makeup. Ada juga sini. Tak ada ponde sini. Menuju selamat. Gak ponde ni jatuh kau tino. Tak tahu jatuh tin. Nah, ponde tu bapak jatuh. Batal leku besar main. Satu masa, nak tunjuk kau kapur ni marah orang sini. Ada dekat resort tepi laut. Dia buat pertandingan ratu ponde. Sahabat kita pejabat agama, dihambak malam tu, tak ada ustaz dia kata. Dia cabut kasut temik tinggi dia kak, nyohong garah pada kita, mengapa bapak jatuh, kira apa berambak. Tapi dia ikat juga setengah, masuk dari lokak jabat agama. Anagi dia kata cuci tengok ada dak kapur orang kapur ustaz, kata jangan buat malu gu lagu tu lah. Dia pun cerita dia bapak. Dengar cerita ponde pula, mak dia mah. Juru makeup ponde dia ada bilik pengantin pagi sampai gelap. Oh, mengada-ngada pelik, suruh ambil gambar gitulah, suruh tukar baju tu, baju dalam pun suruh tukar juga. Mungkar besar. Minggu depan ada orang lain ni ambil panggil pula dia ni, pergi makeup. Bila tanya, anak ni backing sikit dengan kalau bak makeup juru monde ni, dia tengok kita, tuan rumah tu hongkar mari. Minta maaf lah ustaz, anak kita panggil tu. Kita jelek mata. Pok buat berapa? Marah dah tu dah. Dia marahkan anak lah tu panggil. Engkar mungkar ni duduk di tangan anak ke tangan pak. Kita kuasa, mu jangan panggil, mu panggil aku lari. Tak bewah kita esok. Tak kenduri. Bila ustaz mari baru hungkar. Anak nyawa kapur kita kata ni. Saya ni kalau pergi majlis kahwin ada pondek amal lagi klik, rela tak makan beli nasi bungkus kedah. Engkar mungkar kita. Jadi takut kita lari, dia mari bagi tahu anak dia panggil. Hak sedap benarnya. Ini ayat sedap. Dia kata anak yang berani panggil tu minggu lepas dia pergi make up dah rumah Pak Haji tu. Ni buah dia ni. Mana bukan saya seorang, Pak Haji tu panggil juga. Tengok, orang buat hujah. Bila kita ustaz, kita Pak Imam buat perangai ni, orang hujah dengan kita. Berasa banyak kita ni. Pasal itulah anak bimbang hari ni, ustazah Allahu Akbar. Tanya hari jadi dia kat belah kek badi suap. Berdakak dalam Facebook tu pada orang kapur perangai. Berat. Dosa berat kita. Orang akan ikut. Ustaz dakak juga. Bawa kita. Pelik apa? Nyubuh ayat tu penat kita. Nah. Kalau dia saya buat lagu ni, mungkin ustaz buat juga. Kita main dengan Facebook ni bimbang. Pakon ayat kita ni. Kata di Abu Bakar, balik pula. Sayyidina Abu Bakar. Ni tahu ke pondek ni. Abu Bakar kata, dia tafsir ayat ni. Innan nasa iza ra'au munkaran. Manusia ni bila dia tengok benda mungkar, walai yughayyiru, mereka tidak ubah,
yushikullah azza wa jalla an ya'ummahum bi'iqabihi. Allah Taala akan turunkan bala kena berlaku. Pak haji, pak ulba, pak ustaz, pak tok guru, hak tak ingkar mungkar, semua sekali kena. Masya-Allah tabarakallah. Ini sangat-sangat berbahaya. Sebab itulah Huzaifah radhiyallahu anhu ataupun Ibnu Mas'ud kata, mu nak kena mayat hidup, tengok orang tak larang, orang tak tahu benda makruf, orang tak ingkar benda mungkar, tu mayat hidup status dia. Nauzubillah. Baiklah para jemaah sekalian, kita ni kadang-kadang benda simple. Boleh buat benda simple tapi kita tak buat. Berapa ramai kita tengok orang tak semaya, kita ajak dia suruh solat. Berapa ramai kita tengok orang perempuan tak tutup aurat, kita suruh dia tutup aurat. Berapa ramai orang bukan Islam, kita bisik dengan dia, ajak masuk Islam. Berani ke tak berani? Ada saya bukan Islam? Ada. Kajian bisik ke ajak masuk Islam? Tak lagi. Ini satu cerita pengarang kita ni, Syekh Muhammad Hassan hafizahullah. Dia kata suatu pertandingan mulakamah ni pertandingan tinju. Pemain peninju daripada Almania, daripada Jerman. Dia mari ke negara Islam, saya tak sebut negara kita. Lepas habis program dia benar, boleh tali pinggir hebat. Ada seorang Islam ni ambil terjemahan dengan bahasa Jerman. Dia boleh dalam bekah, hadiah ke peninju tu. Peninju pun suka boleh hadiah ni, tak buka pakat muka banyak hadiah kali boleh. Dia balik ke negeri dia, duduk meninju sana sini. Lepas 20 tahun dah dia berhenti meninju. Dia pun rasa nak buka hadiah banyak bertambah ni. Dulu tak ada masa. Bila dia buka-buka, dia tengok Quran. Dia baca. Mula-mula dia baca surah Al-Fatihah. Baca alik ujung pula jumpa surah Al-Ikhlas. Semuanya tentang Allah Azza wa Jalla. Dia pun penat ni. Dia cerita lepas masuk Islam. Dia kata, waqa'a hub al-Islam fi qalbi. Aku rasa nak kena Islam. Dia pun cari sayang-sayang dia. Dia kata, siapa dia tahu tentang Islam? Jadi ada kata ada di sana ada pusat Islam, Islamic Center di Almania, di Jerman. Dia pergi. Bila pergi, sahabat-sahabat di Islamic Center ni bagi risalah-risalah Islam pada dia. Kita kata Masya Allah, tak lama lepas pada tu dia masuk Islam. Dengar ni para jemaah sekalian, selepas pada setahun dia masuk Islam, wa fi khilali sanatin wahidah, setahun dia masuk Islam, aslama ala yadayhi qurabata mi'ata rajul, lebih kurang 100 orang Jerman masuk Islam dengan sebab peninju tu. Masya Allah tabarakallah. Besar pahala. Berapa besar pahala boleh ke hak bagi hadiah Quran ke dia? Allahu akbar. Tu cerita orang, cerita saya pula. Ana pergi ke Jepun, di Osaka. Alhamdulillah kita telah bina sebuah pusat dakwah, nama dia JDC, Japan Dakwah Center, di Osaka. Kalau tuan-tuan pergi melawat Jepun, ada orang hidup Jepun, so pergi cari di Osaka JDC. Kita akan beri nombor telefon di pusat Islam. Sahabat kita ni kerja dia, mari orang Jepun, dia bagi risalah Islam, dia bagi terjemahan Quran ke bahasa Jepun, beri. Alhamdulillah. Sekarang ni kita sedang usaha. Dia ambil ceramah saya pendek-pendek ni, ceramah ustaz-ustaz dari Malaysia, dia terjemah ke bahasa Jepun. Jangan pelik kalau tengok Abu Anas cakap Jepun sikit lagi. Muka kita nya pasal orang lain ke bahasa Jepun. Dia kata alhamdulillah sekarang ni page dakwah kita ni telah di follow oleh orang-orang Jepun yang sedang mencari agama. Kita kata masya-Allah. Kalau boleh seminggu seorang yang masuk Islam, besar pahala. Nabi kata la ayyadillahu bika rajulan wahidan, seorang kita masuk Islam lebih baik daripada membeli unta merah, kereta paling mahal dari dunia ni, Ferrari ke apa, Bentley, kereta Bentley merah, bukan kereta Pronto Wahulu. Wahulu macam memang satu lah ni ada. Kereta hak merah ni lebih baik daripada kita boleh dakwah seorang masuk Islam. Kita kata masya-Allah tabarakallah. Orang tak semaya boleh mari masjid, besar pahala. Tuan-tuan muslimin dan juga muslimat, marilah kita berusaha. Di antara penyakit umat ini, iaitulah penyakit kita tidak berdakwah, tidak menyampaikan dakwah, tidak bekerja menyebarkan yang baik,
dan kita tidak bekerja apa dia melarang benda-benda yang tidak baik. Kita kata masya-Allah tabarakallah. Maka kita terkala-kala kita tak mampu nak dakwah dengan cakapan, kita dakwah dengan akhlak kita yang mulia. Berapa ramai kawan-kawan saya masuk Islam ngaji di Madinah. Saya tanya dia, "Kaif aslam ta?" Bagaimana masuk Islam? Dia kata, "Ustaz ni, orang Arab ni pergi kampung dia. Kawan dia Islam ajak jumpa. Ajak ni tak usah ni baik, bagi makan wah tamar, cerita dia tentang Islam." Dia kata, "Waqa'al Islam fi qalbi." Masuk Islam, terpasok Islam dalam hati aku dengan sebab aku tengok Tosya ni baik. Kita kata masya Allah tabarakallah. Dengan sebab dakwah dia panggil bilhal, dakwah dengan kelakuan akhlak kita yang baik, orang berminat nak masuk Islam. Kita kena ingat. Maka jangan sebab orang lagi kepada Islam kerana kita, biarlah orang suka agama ni, suka Islam dengan sebab kita. Para jemaah sekalian, panjang dah tu. Ini dakwah kita ni, mudah-mudahan penyakit ni kita boleh hilangkan daripada jiwa kita dengan kita berdakwah balighu anni walau ayah. Apa kita dapat dalam satu hadis pendek ni? Apa dia? 3 perkara. Boleh ulang? Balighu anni walau ayah. Yang pertama, taklif, mana tanggungjawab berdakwah. Yang kedua, tasyrif, kemuliaan. Sebab apa mulia? Sebab kita ajak orang kepada Quran, ajak kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, ayah, takhfif. Nabi kita ringan je. Munggah ayat satu ayat. Kalau boleh macam pak cik tadi pun, apa ni, subhanallah bihamdi subhanallahil azim, besar sudah pahala. Baiklah para jemaah sekalian, risalah yang ada di tangan tuan-tuan saya tak baca kerana masa kita sudah agak lewat. Zaman PKP ni tak boleh lama-lama kan. Kita pun tak ikut. Yang pertama sekali kita nak kempen para jemaah sekalian, kempen solat berjamaah di mana? Di masjid. Rapat sah tu tunggu dulu. Habis PKP kita rapat mula. Lalu ni nak penuh sah. Penuh sah, sama sah boleh. Rapat sah tidak boleh. Tunggu dulu tu. Ada juga orang buat hujah. Dia kata saya benarnya bukan tak segi masjid ustaz, tapi sah tak betul. Oh, sedapnya kamu. Sah tak rapat. Kita kata tak okeylah 4-5 orang belah mufti di Malaysia ni. Tak betul belaka. Mufti yang membenarkan sah lagu ni. Dia duduk kapur ni. Baca kita musalli betul-betul dah. Boleh komen mufti pun. Masya-Allah tabarakallah. Jadi bijak dia. Kita kata marilah ke masjid, tak usah duduk beca banyak. Ni Nabi ambil nombor kolom yang kedua ni, warna merah. Tengok sini. Kita nak baca Nisa ya, nak baca. Berkata Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani rahimahullah taala. Syekh Daud ni bangsa kita kenal lah dah. Orang Soho ni. Dia kata apa? Dan demikian lagi setengah daripada orang yang memelihara akan solat dan mendirikan baginya, ia mengekalkan dan menyungguhkan, makna berusaha di atas mengerjakan dia dengan solat berjamaah. Kalau anak kata, dia kata oh ustaz kau ya. Ni Syekh Daud. Kerana bahawasanya orang yang solat berjamaah itu lebih baik daripada solat bersendirian dengan 27 darjat, seperti yang disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih. Maka tengok warna merah tu. Hok ni tuan-tuan klik besar foto stick kita tepek di rumah kita. Maka orang yang memudahkan dengan laba keuntungan agama dan akhirat ini, apa dia? Solat jemaah tu. Padahal tiada payah pada menghasilkan dia dan tiada penat mencapai akan dia, maka orang itu orang yang memudahkan agamanya dan orang yang tiada menghiraukannya. Allahu Akbar. Backing atau backing Syekh Daud? Backing. Maknanya nak kenal orang memudahkan agama, tidak menghiraukan agama, iaitulah orang yang tidak peduli, tidak menghadiri solat berjamaah di masjid. Itulah dakwah kita pada malam ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya insya-Allah. As'alullah al-azim rabbal arsyil azim an la yahrimana wa iyyakum min syarafi da'wah wa an yaruddal ummata ila da'wah ila da'watil haq raddan jamila. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon padamu ya Allah dengan rahmat limpah kurniamu, haramkan kami daripada kemuliaan sifat berdakwah ke jalan yang Engkau redai. Ya Allah, kembalikanlah umat ini kepada jalan yang Engkau redai, kepada jalan yang disukai, kepada jalan mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innaka waliyyu zalika wal qadiru alaih.
Allah Ta'ala lah yang maha berkuasa untuk melakukannya, ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.